tamat pengajian. Sudah tentulah indah, bukan? Kerana dengan gaji besar yang bakal saya perolehi, saya dapat merancang masa depan dengan lebih teratur. Namun, setelah hampir 2 tahun bergelar graduan, saya semakin kecewa dan marah dengan nasib yang menimpa saya. Hidup memang ibarat kais pagi makan pagi. Realiti orang bekerja rupanya tidaklah seindah yang disangka, malah amat menyiksakan. Ya, saya memandu ke pejabat. Namun, kereta itu bukanlah milik saya. Saya sekadar meminjamnya dengan membayar RM500 setiap bulan kepada bapa saya. Kebiasaannya, bila hujung bulan, saya akan menaiki LRT ke pejabat kerana poket sudah kosong. Ini sebenarnya sudah menjadi rutin dan saya memang malu dengan kedua ibu bapa saya. Saya yang sepatutnya menyera mereka, bukan sebaliknya. Keinginan untuk memiliki rumah sendiri juga nampaknya akan tinggal angan-angan untuk tempoh yang lama. Untuk menyediakan deposit 10% pun paling cepat 5 hingga 7 tahun lagi. Saya baru tahu, untuk membeli rumah di kawasan Melawati atau Ampang memerlukan pendapatan minima RM9,000 sebulan. Mampukah saya? Hari ini saya hanya mampu menyewa bilik sahaja. Dan dengan RM500 sebulan, ia amat menyiksakan. Sampai bila nak berhimpit sampai 8 orang serumah? Realitinya, berbekalkan gaji saya sekarang, membeli rumah bukanlah satu pilihan. Banyak pangsapuri dan rumah-rumah di KL kosong tidak berpenghuni. Mungkin kerana terlalu mahal untuk graduan seperti saya. Jadi, rumah yang mahal-mahal tu untuk siapa? Bukanlah saya tidak bersyukur. Saya juga bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Saya sentiasa mencari peluang menambah pendapatan. Namun ia bukan mudah jika kita terikat dengan pekerjaan tetap. Saya mahu mengambil peperiksaan profesional untuk membolehkan saya menjadi seorang peguam. Namun, kos peperiksaan sebanyak RM15,000 tidak tertanggung. Hutang pinjaman pendidikan yang dahulu pun masih belum habis dibayar. Lebih malang lagi, universiti pengajian saya tidak mendapat pengiktirafan. Mungkin saya perlu berkahwin dengan lelaki kaya untuk keluar dari kemelut sosioekonomi ini. Kedengaran melucukan, tapi ianya realiti. Belajar tinggi-tinggi, tapi akhirnya mengemis juga. Tuan-tuan, bulan lepas saya dikejutkan dengan berita kemalangan jalan raya melibatkan kedua ibu bapa saya. Syukur Alhamdulillah mereka hanya cedera ringan. Tetapi tambahan perbelanjaan yang terpaksa saya tanggung serta tragedi yang mungkin menimpa keluarga saya benar-benar membuatkan saya tersentak. Sesuatu perlu dilakukan. Apabila saya diminta untuk bercakap di pentas ini di hadapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, inilah peluang untuk saya suarakan luahan hati generasi saya. Saya tahu saya tidak bersendirian kerana ramai kawan-kawan saya turut terseksa. Kami sudah tidak nampak jalan keluar. Masa depan saya dan jutaan anak muda Melayu di negara ini amatlah kelam dan kelabu. Terus terang saya katakan, kami anak-anak muda Melayu sebenarnya sudah tidak hiraukan isu-isu politik atau perkauman lagi. Kerana apa yang lebih penting bagi kami adalah isu survival. I am the future of Malaysia. Tetapi saya sering tertanya-tanya, jika orang yang berpendidikan tinggi seperti saya boleh sebegini miskin, apakah harapan buat rakyat Malaysia yang lain yang tidak ke Menara Gading atau bukan dari keluarga berada? Kemana arah mereka? Pada petang ini dan menjelang Ramadan yang akan disambut esok, ingin saya tekankan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kepada para pemimpin, ahli-ahli ekonomi, para bijak pandai, para majikan dan seluruh masyarakat agar jangan berlengah lagi untuk membela nasib orang Melayu dan bumi putra yang sekarang ini seperti pendatang di tanah air sendiri. Akhir kata, saya percaya bahawa esok masih ada. Sebagai seorang Melayu beragama Islam, saya yakin dan percaya bahawa rezeki itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Saya akan teruskan hidup dan berikhtiar. Saya dan kawan-kawan yang lain tidak akan berputus asa dan kami sentiasa berdoa agar negara ini terus maju dan dikurniakan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab.
kepada mereka di peringkat tertinggi, inilah angin perubahan yang perlu kita tempuhi. Untuk melangkah ke era 2020 sebagaimana yang dicita-citakan, kita lakukannya bersama-sama. Sekali lagi, nama saya Zahra dan saya sayangkan Malaysia. Sekian, terima kasih.